Dan insyaAllah kita akan mengupas tajuk yang ke-26 dalam kitab 40 hadis ada orang mukmin akhlak menjadi cermin ini, iaitu tajuknya adab suami isteri. Ya, adab suami isteri pada muka surat 189. Yang mana pada minggu lalu kita telah mengupas tajuk yang ke-25, iaitu adab mendidik anak. Ya, jadi malam ini kita masuk pula pada adab suami isteri. Dan kita lihat pada matan yang di sini, Haddatsana Muhammad bin Yahya qala Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala Haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rawahu At-Tirmizi. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kamu adalah mereka yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Di ahlihi itu maksud ahli keluarga dia lah. Dan aku, wa ana khairukum li ahli, dan aku, yakni Nabi SAW, adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku, kata Nabi SAW. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis yang ke-3830. Hadis ini berstatus hadis sahih. Pengenalannya, kebahagiaan yang dikecapi oleh manusia yang terbit dari hati nurani tidak dapat diluahkan jika dia hidup bersendirian, tetapi harus dikongsi bersama pasangannya. Hubungan suci seorang lelaki dan wanita yang mukallaf melalui ikatan perkahwinan ini menggambarkan corak kehidupan sempurna yang diredai Allah Subhanahu wa taala dan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga yang dibina merupakan alam pertama yang boleh menentukan sejahtera atau tidaknya sesebuah masyarakat yang diwakili oleh individu-individu yang menyokongnya. Seandainya suasana sesebuah keluarga rumah tangga itu aman dan kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, maka insya-Allah akan tenteram dan sejahteralah masyarakat, iaitu dengan adanya kesefahaman dan dengan adanya tolak ansur. Jadi nak bina keluarga yang bahagia ini atas asas itulah, saling percaya mempercayai. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Maksud jenismu itu ialah daripada isteri pun manusia jugalah. Jadi suami pun manusia, isteri pun manusia jugalah. Supaya apa? Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.
dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Ya, supaya apa? Pasangan kita ni pun juga manusia, jadi kita pun rasa aman tenteram lah. Kita takdirkan pasangan ni pula ya, malaikat tengah-tengah malam tiba kata benda sayap pula ni tak boleh tak. Jadinya manusia juga, jadi kita rasa selamat dan sejahtera lah ya, sebab daripada jenis yang sama. Sesungguhnya padanya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ya. Berkenaan ini Rasulullah SAW menyatakan bahawa harta yang paling baik untuk dinafkahkan ialah kepada ahli keluarga. Hadis daripada Sauban radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sebaik-baik dinar, yakni wang ataupun harta yang dinafkahkan seseorang ialah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya. Dia dapat duit gaji ke, duit pencen ke, maka duit itu digunakan yang pertama untuk keluarga dia. Apa dia? Keperluan tu. Dapat duit gaji apa tu? Keperluan rumah dululah. Jadinya penuhkan dulu. Barang makan, beras apa semua, barang-barang dapur dah siap. Bil elektrik dah settle. Jadinya ini yang terbaik. Tapi kadang pada kita ingat dah benda lain lagi baik kan ini. Sebab apa? Sebab bila mana rumah tangga kita tu barang dapur ada, bil elektrik terbayar apa semua dah settle, maka aman lah. Kalau tidak jadi mungkin lah. Barang dapur tak cukup, barang tak cukup, barang tu tak cukup, kita jadi unsing. Dah jadi unsing, kita mungkin duit yang saya bagi bulan lepas tak cukup lagi ke? Dia kira yang bulan lepas punya. Jadi ini tak boleh itu jadi macam tu. Jadi cukupkan ni dulu. Sebab ini antara orang kata apa, barang-barang pulang asal rumah dah settle, baru nak cerita lain lah. Jadi ada peruntukannya itu. Jadi ini sebab saya sebut gini tak. Sebaik-baik dinar yang dinafkahkan seorang ialah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya. Dan dinar yang dinafkahkan untuk ternakan tunggangannya, kenderaan dia ni. Hantar servis. Sebab dia menggunakan kenderaan itu mencari rezeki. Kalau kenderaan tak servis, minyak brek pun tak tukar, tak tambah. Tayar dah berbunga tu, dah keluar dawai dah. Jadi keselamatan pada siapa? Kepada ketua keluarga yang mencari rezeki tersebut. Jadi kalau dah kemalangan, ditakdirkan meninggal dunia, tinggallah balu isi tak? Jadi itu. Jadi pastikan juga kenderaan ataupun tempat kenderaan kita untuk kita pergi keluar rumah mencari rezeki pun dalam keadaan baik. Sampai macam tu Rasulullah boleh sebut benda macam ni tak? Padahal pada kita ni normal, tak ada apa tak? Tak. Maksudnya ada sebut. Maksudnya servis kereta pun menjaga tunggangan ni kata Rasulullah memang kuda lah bagi cukup makan lah. Jadi maksudnya kenderaan kita untuk mencari rezeki pastikan dalam keadaan baik. Sebab kalau tak servis dengan baik, takut memberi bahaya pada kita, akan menyebabkan nyawa melayang, jadi hilang. Keluarga kita dah hilang tempat bergantung lah. Jadi sampai macam tu Rasulullah sebut. Pertama untuk ahli keluarga, yang keduanya untuk kenderaan yang digunakan di jalan Allah, dan dinar yang dinafkahkan untuk para sahabatnya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bahawasanya kenderaan itu bila sebut di jalan Allah itu keluar mencari rezeki dengan tujuan untuk redha Allah. Jadi kalau ditakdirkan kenderaan itu digunakan untuk peperangan, dah bagus, lagi bagus lah. Tapi dalam isu ni, kalau konteks kita ni, inilah kenderaan yang kita keluarkan. Ataupun kita gunakan untuk jalan dakwah tak. Jadi semua ni ada nilai. Semuanya ada nilai insya Allah SWT. Hadis riwayat Muslim ayat ke-994. Keterangannya, dalam hubungan rumah tangga, baik suami maupun isteri, mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Suami tidak boleh bersikap ego dan perlu bertanggungjawab, kasih dan sayang kepada isteri. Manakala isteri juga tidak boleh bersikap ego dan perlu patuh dan taat pada suami. Jadi dalam suasana hari ini, suami isteri bekerja ini,
Maka cabarannya begitulah, macam hadis saya cerita dulu lah dalam bab yang kita kiamat tu. Ya, kadang-kadang bila isteri tu pendapatannya lebih dari suaminya, dan timbul perasaan ego. Jadi bila timbul ego, kan, maka dia mula mengungkit, dia mula mempertikaikan. Jadi inilah menyebabkan kenapa keretakan rumah tangga berlaku. Kita nak elak benda macam ni lah. Tapi kalau saling memahami, saling menghormati, saling bekerjasama dan bertanggungjawab terhadap keluarganya, insyaAllah aman damai. Walaupun gaji isteri itu lebih tinggi pun, tapi masih saling memahami lah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Adabul Fiddin, dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa isteri dan suami adalah dua insan yang saling mengikatkan diri melalui perkahwinan. Terdapat hak dan kewajipan bagi masing-masing, termasuk yang berkaitan dengan adab. Masyarakat memahami bahawa dalam kehidupan berumah tangga, adab yang baik itu bukan hanya berlaku hanya untuk isteri sahaja. Bila disebut tentang pengurusan rumah tangga, bukan hanya beristeri je tak, tetapi suami juga harus menjaga adab terhadap isterinya sendiri. Berikut adalah adab-adab yang harus suami lakukan terhadap isteri. Yang pertamanya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling ramah terhadap isterinya dan keluarganya. Justru hendaklah suami bermuasyarah terhadap isterinya dengan akhlak yang mulia lagi terpuji. Kadang-kadang kita terbawa-bawa, ya, kita punya masalah di ofis, di tempat kerja kita, bawa balik sampai ke rumah. Ya. Jadi kita kadang tak boleh nak lari dah tu fikir masalah dah. Kadang-kadang isteri tu dah sambut baik dah, kan? Suami dia ni, tapi terbawa-bawa benda macam ni. Jadi isteri pula di tempat lepas marah, lepas gerak, kan? Kalau letak cawan pun tak betul, kan? Tertukar cawan, biasa dia pakai cawan warna ni, tiba-tiba hari tu isteri tukar cawan lain, tak boleh tu menjadi masalah. Sebab apa? Sebab cara nak release dia punya niat marah dan lepaskan kemarahan. Jadi tak boleh lah macam tu, kan? Tak boleh macam tu. Ya, cuba orang kata apa, kita bersikap profesional lah, kan? Takkanlah isteri yang tak tahu benda pun, ataupun anak-anak sendiri yang tidak memahami masalah kita nak lepaskan macam tu tak. Jadi cuba kawal, kan? Cuba kawal dan cuba, ya, bincang elok dah. Yang keduanya, suami tidak boleh kikir, kedekut dalam menafkahkan hartanya untuk isteri dan anaknya. Justru hendaklah suami bersifat pemurah dalam hal perbelanjaan untuk isteri serta anak-anak, ya, terutamanya keperluan. Dalam bab keperluan ni lah, ya, mana perlu yang diutamakan dulu, mana yang kemudian, ya. Yang ketiganya, suami dilarang berlaku kasar terhadap isterinya. Justru antara adab suami, hendaklah berlemah lembut dengan isteri dalam pergaulan seharian. Yang keempatnya, suami hendaklah bersabar dalam menghadapi sifat buruk serta kerenah isterinya. Ya, jadinya sebagai ketua keluarga ini kita uruskan dengan baik. Ya, tak perlulah kita nak menceritakan keaiban isteri kepada orang lain, ataupun isteri ceritakan keaiban suaminya pada orang lain. Sebab masalah ini masalah dalaman kita. Jadi selesaikan dengan baik. Nak rumah tangga mana yang tak berkocak, kan? Tak bergoyang, tak bergoncang, kan? Sebab apa? Kopi, kita baca kopi pun dalam cawan tu, kacau kopi pun bunyi kecil-kecil. Sebab apa? Nak adunkan semua ni. Jadi itulah. Kalau Nabi SAW sendiri pun kadang-kadang ada juga masalahnya tak. Tetapi itu semua pengajaran untuk kita lah, bagaimana Rasulullah handle masalah keluarga tak. Lepas tu kadang-kadang bila Sayyidatina Aisyah, kalau dia marah pada Nabi, dia panggil apa? Dia tak panggil suami, dia panggil Rasulullah. Dia panggil Abu Qasim ke apa ke. Kalau dia marah, dia boleh faham lah. Kan, kalau dia dengan tengah marah tu, dia sebut macam tu, maksudnya dengan marah kat tu kata Nabi tak. Ya, jadi begitulah, ya, karenah. Jadi yang penting cara uruskan.
Hingga kan satu ketika dah yang mana isteri-isteri Nabi SAW mereka menuntut peruntukan lebih. Dia orang perempuan ni lambat tu dia pandai, dia boleh bersatu pula itu. Isteri Nabi ni mereka ni bakat, kita tuntut ada perbelanjaan lebih daripada Nabi ni, kan? Hingga kan mereka ni datang rumah Nabi, ramai-ramai boleh datang jumpa dengan Nabi, keliling Rasulullah, minta peruntukan belanja lebih. Ya, jadi sahabat dia tengok apa hal isteri Nabi ni boleh masuk dalam satu rumah duduk kan, ya, boleh kepung Nabi dalam rumah tu kan. Jadi bila sahabat ni tak ada campur, sebab apa? Ini rumah Rasulullah, jadi tak ada campur. Datang Abu Bakar, kan, kenapa berlaku apa masalah ni, kan? Tak tahu. Abu Bakar boleh masuk, dia masuk dalam rumah Rasulullah, ditanya apa masalah ni, dia orang minta peruntukan lebih ni, kan, untuk Nabi lah. Kemudian datang pula Sayyidina Umar. Bila Umar masuk, anak dia Safiah kan, kahwin dengan Rasulullah kan. Jadi bila datang Sayyidina Umar ni masuk dalam rumah tu, dia kata apa masalah ni, ramai-ramai ni kumpul sebab apa ni? Semua diam, dia cakap, nah, kami nak minta peruntukan lebih macam ni tak, kan. Sayyidina Umar dicekik leher anak dia, engkau bukan main lagi, engkau marah anak dia kan, pandai-pandai engkau jadi Nabi, dah tahu Rasulullah macam ni. Dia cekik leher anak dia lah, kan. Jadi Rasulullah diam, dia cakap apa tau. Rasulullah kata tak, dia, ini masalah rumah tangga aku, jadi korang keluar dulu kan, jangan campur lah. Sebab ni masalah rumah tangga, walaupun sahabat dua tu dah bawa pentu dia pun nak Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Jadinya bila keluar Rasulullah pun tak ada kata apa, diam kan. Itu yang kisah yang Rasulullah pecilkan diri baginda tu kan, dekat sebulan ke macam tu lebih kurang lah, hingga turun wahyu. Jadi bila turun wahyu, jadi Allah Ta'ala beri kata dua je, ya, Allah Ta'ala beri kata dua. Kalau kamu isi Nabi ni nakkan gunung emas, aku boleh bagi seorang satu, ambil, tak ada masalah. Gunung emas tau, bukan bukti gunung emas, engkau ambil, tak apa, boleh ambil seorang satu, tak ada masalah. Tetapi syarat dia mesti berpisah dengan Nabi. Sebab kau nak dunia kan, aku ambil, tapi tak boleh duduk dengan Nabi lah. Isteri Nabi dia boleh pilih dua pilihan kan. Kalau nak, Allah Ta'ala boleh bagi gunung emas dengan syarat pisah dengan Nabi kan. Jadi kalau tak nak gunung emas, kau duduk stay dengan Nabi kan. Jadi seorang-seorang kan, mari buat pengakuan bahawa mereka tak nak, mereka nak dengan Rasulullah juga. Alhamdulillah, ada semua setia dengan Rasulullah. Tidak ada, ya. Apa macam tu dia lebih kata tu. Maka sebab ialah kadang-kadang kita macam ni dalam rumah tangga ni, kadang-kadang bila tak diluahkan kan, dia tak ni, jadi dia tak dalam, tak lepas ni dalam ni. Jadi dia meluahkan itu, okey, lega dah lah kan. Jadi begitulah. Jadi bila isi Nabi dia beri kata tu, bukan dia faham. Sebenarnya pilih Nabi lagi utama lah. Sebab tu nanti tu saya Rasulullah tanya pada mereka buat undian. Jadi Rasulullah tanya daripada Aisyah, engkau pada ketika itu yang Allah Ta'ala bagi kita dua tu, engkau apa, engkau punya, kau nak apa sebenarnya kan? Kau pilih siapa? Aku pilih Rasulullah, takkan nak pilih harta, dia kata tak. Lega aku, nasib baik, lega tak kan. Sayyidina Aisyah lega, nasib baik. Rasulullah kata tak, kau isi aku pilih. Maksudnya memang ikhlas lah berkahwin dengan Nabi tu, bukanlah sebabkan nak apa-apa tak, bukan nak titlekan aku ni Ummul Mukminin, bukannya tu. Ya, isi Nabi ni lah. Jadi itulah kena sabar lah kan. Ya, Sayyidina Umar sendiri pun balik rumah. Sayyidina Umar ni kan khalifah, balik ke rumah. Jadi sahabat seorang datang nak mengadu masalah rumah tangga dia kepada Sayyidina Umar. Pergilah rumah Sayyidina Umar, baru nak bagi salam, duk dengar isteri Sayyidina Umar ini membebel dalam rumah. Sayyidina Umar diam. Sayyidina Umar ini, dia kalau mana jalan yang dia lalu, jin setan pun tak berani nak lalu. Tapi bila dengar orang rumah ni, jam. Ya? Padahal Sayyidina Umar tu, kalau pergi perang dengan badan tinggi, dengan garam, musuh pun takut ke tak? Betul tak? Ya? Mana-mana jalan yang Sayyidina Umar lalu, syaitan jin tak berani lalu. Punya takut Sayyidina Umar. Tapi balik rumah, kena sama je. Jadi dia nak mengadu pada Sayyidina Umar tentang masalah rumah tangga dia. Baru nak pergi, nak bagi salam, dengar isteri Sayyidina Umar membebel.
Apa benda tak tahu, rumah macam ni, rumah Sulih, semua tak betul lah. Dia pun nak belah. Ketika dia nak belah, Sayyidina Umar nampak, dia nak pergi. Jadi semua tengok, ada orang nak tangguh lah. Panggil dia, kenapa kau nak ni? Ada masalah apa nak cerita ni? Tak apalah Khalifah, aku tadi mari nak mengadu masalah rumah tangga aku. Tapi bila aku tengok engkau bersama macam rumah aku je membebel kuat, tak payahlah, aku balik dulu lah. Sama je lah. Bayangkan kalau Sayyidina Umar yang begitu sadar, begitu gagah, jin setan pun takut pun sama kena bebel telinga rumah je. Dekat kita ni apalah sangat tuan-tuan. Nah, tak ada heran lah. Dekat Sayyidina Umar pun kena kan. Tak ada apalah. Itulah rasa rumah tangga lah. Ya. Yang kelimanya, suami hendaklah bermuasyarah dengan isteri dengan cara yang baik. Bergaul, berkomunikasi. Kadang-kadang kita faham dia sebut tentang nafkah batin, kita dah bayang tentang malam Jumaat saja, bukannya itu. Itu sebahagian. Nafkah batin juga bermaksud memberi kasih sayang, ya, belayan kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah sendiri pun belum berlari dengan Sayyidatina Aisyah. Rasulullah panggil Sayyidatina Aisyah dengan nama yang manja, Al-Humairah. Ya, ini semualah. Jadi itu juga termasuk dalam bab nafkah batin itu. Jadi ini disebut tadi muasyarah, ya, dengan baik, dengan penuh kasih sayang, tanpa bersikap kasar dan berlaku zalim. Yang keenam, suami hendaklah memberi makan isterinya apa yang dia makan. Memberikan pakaian, tidak memukul atau menampar wajah isterinya, tidak menghinanya dan tidak berpisah ranjang ketika tidur. Ya. Apa yang suami makan tu apa yang nak makan. Pakaian bagilah hak dia kan. Betul kata untuk keperluan barang dapur lain, untuk kegunaan peribadi dia lain. Ya. Yang ketujuhnya, suami hendaklah menyediakan pembantu rumah andainya tidak mempunyai ruang dan masa untuk sama-sama menguruskan kerja-kerja rumah tangga, terutamanya bagi yang mempunyai ramai anak. Jadi kalau tak mampu nak gajikan pembantu rumah, sebab nak bayar deposit pun 20,000 pula. Bantu rumah sekarang mana ada gaji 500, kan? Ni pun gaji ribu-riban juga ni, jadi tak mampu kan. Jadi sama-sama lah ambil peranan ni, sama-sama lah ambil tanggungjawab. Ya. Bukan hanya tak pada orang isteri saja. Yang ke-8, suami hendaklah selalu memberikan pengertian, bimbingan agama kepada isterinya dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Didik isteri ini dengan agama. Lalu ingatkan nasihat yang baik-baik pada isteri ini supaya taat perintah Allah. Terutamanya dalam bab solat. Kadang-kadang orang perempuan ni dia suka solat tu lewat-lewatkan, jadi bagi tahulah, maklumkan solatlah di awal waktu itu. Yang ke-9, wajib ke atas suami untuk mengajar isterinya ilmu asas agama seperti taharah, solat, puasa dan ilmu tauhid. Ini wajib kepada suami ni, bagi tahu penjagaan agama ni. Sekiranya tidak mampu berbuat demikian, maka suami wajib membenarkan isterinya untuk keluar mencari kelas pengajian agama dan membeli buku rujukan. Semua kos pengajian ini perlu ditanggung oleh suami. Kenapa? Sebab isteri kita, ya, memang peranan isteri itu mendidik anak-anak kan. Jadi kalau isteri tidak ada pengetahuan agama, bagaimana dia didik anak? Hari ni tuan-tuan, nak cerita tentang didik anak-anak ni bab mengaji cukup tuan-tuan. Kita bukan suruh mengajar anak mengaji tu, suruh mengajar juzuk 15, 18 tak. Suruh mengajar Iqra pun tak boleh tuan. Kan? Ada mak ayah tak mampu nak ajar anak walaupun Iqra. A-a-ba, ta-a-ba. Tu pun tak boleh nak buat. Kan? Maksudnya apa tuan? Maksudnya mak ayah pun tak ada persiapan untuk itulah. Mak ayah pun tak ada, memang kadang-kadang buta Quran lah tu. Sampai tak boleh nak disiplinkan anak macam tu, anak pun dah tahu. Jadi kadang-kadang sedih kan tengok kan. Bukannya suruh mengajar dalam juzuk apa tak. Bukan naik Quran pun, budak-budak ni Iqra je pun. Tapi tu pun tak mampu nak buat. Terutamanya waktu maghrib dan isyak ni, waktu terang ni. Bagi mak ayah yang tak mari ke masjid surau ni, apa dia buat? Layan handphone, TikTok, Facebook. Lepas tu perempuan singgup kan, dia Palestin tau. Mana dia Palestin, dia paling ke depan. Kan? Boykot sana, boykot sini, dia tak? Dia tak sedar di bibir dia tu rokok downhill. Tak? Benson and Hedges semua tak? Jadi saya tangkan pada orang yang merokok lah.
kita mulakan boikot dengan cara kita memboikot pokok-pokok daripada sumbangan kita bagi pada ni lah, pada Israel lah, pada Yahudi ni. Kalau nak boikot juga boleh, cubalah hisap pokok daun pakai daun bakau. Ustaz sedap Ustaz. Kalau tak sedap, okey tak apa. Hisaplah pokok gudang garam ataupun Suria. Paling kurang kita bantu ekonomi negara jiran kita. Daripada kita bantu Israel dah, Yahudi dah. Wah lah. Lagi teruk Ustaz. Suria gudang garam lagi pekat. Kan? Kalau itu berhenti je lah. Itulah caranya kan. Kadang-kadang kita bukan main lagi perempuan-perempuan. Duk heboh nak boikot McDonald. Tak ada masalah. Berapa orang setiap hari makan McDonald? Berapa orang? Berapa orang yang setiap hari makan McDonald? Tapi orang yang merokok, dia tiap waktu ke tak? Kadang-kadang antara maghrib isyak ni kadang 2 batang, 3 batang lah ni. Tapi McDonald bukan setiap hari makan pun. Itu dia heboh. Starbucks lah kedua. Starbucks pun dekat Melaka ada berapa biji Starbucks. Tapi yang rokok yang kat bibir ni pumpang lah. Jadi kita mulakan, kalau betul kita kasihkan saudara kita di Palestin, kita sendiri ubah diri kita. Saya sarankan, bukan saya nak suruh berhenti terus. Stop dulu lah, relax dulu lah. Tembakau ke, isap rokok daun ataupun Suria, ikut tuan lah. Bukti kita ni solidariti dengan Palestin. Jadi tunjukkan kita betul-betul memang aku bersipati dengan orang Palestin. Buktikan yang tu dulu. Ubah yang tu dah. Boykot rokok-rokok daripada sana. Yang bagi duit pada saya ni. Ni siap bangga lagi lah. Kau apa? John apa barang aku dan tengok ni. Jadi mulakan tuan-tuan, kita sendiri boleh ubah diri kita. Yang ke-10, yang suami hendaklah berlaku adil dan bijaksana terhadap isteri. Lebih-lebih lagi jika dia beristeri lebih daripada seorang. Bagi yang poligami ni lah, maknanya pastikan hak pada isteri-isteri itu terlaksana. Yang ke-11, yang suami dilarang untuk membuka aib dan menceritakan kekurangan yang ada pada isterinya kepada sesiapa pun, dan dilarang bercerita tentang hal-hal bilik tidur. Kecuali bila dah masuk dalam mahkamah dah. Bila dalam mahkamah dia dedah semua lah. Tapi dengan orang jangan. Hari ni orang tak malu-malu tuan, orang yang jahil. Memang ada grup-grup. Kita pun risau ini memang jauh pada agama. Yang dulu yang viral, ada viral sekejap yang suami isi so-called ni yang kata ustazah ni. Ada viral itu. Dah kena ban ke tidak tahu. Jabatan agama dah tangkap belum? Dia kata ni suami ustaz, bini ustazah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah rumah tangga, rumah dalam hubungan ni, tuan-tuan boleh cerita pada kami. Ramai yang cerita tu, ramai yang masuk grup dia tu. Dalam Telegram dia ramai. Cerita kan suami macam ni, buat macam ni. Apa benda ni? Benda tu orang kata, kalau unta pun dia nak buat benda tu, dia cari tempat sembunyi lah. Tak ada nak ni pun. Tapi kita manusia ni, Allah Akbar. Jadi benda cerita boleh bertukar-tukar pandangan, dia kata. Kita tukar-tukar pandangan. Yang jadi host dia ni, so-called ni ustaz-ustazah ni. Ni. Dah kena dah ban katanya dah ni. Tapi, ialah, untuk luaran mungkin boleh, tapi dia bergerak dalam. Itu susah nak tulis nak ni. Mana grup dia nak masuk dalam grup dia ni, Telegram dia ni, kena ada password dia. Hanya orang yang dia luluskan saja, dia approve saja boleh masuk. Jadi susah juga. Ini cara kumpulan-kumpulan ajaran sesat, kumpulan-kumpulan yang terpesong, menyeleweng, yang melampau ni, dia orang bergerak dalam bentuk Telegram. Dan kalau WhatsApp mungkin open juga pun, tapi Telegram ni dia buat tu, dia ada password. Kita perkenalkan identiti kita, siapa kita, baru dia bagi masuk. Itu yang susah sikit nak trace. Yang ke-12, apabila isteri tidak mentaati suami, yakni derhaka kepada suami, maka suami wajib mendidiknya dan membawanya kepada ketaatan walaupun secara paksa. Kalau isteri ni jauh pada agama, tidak berlaku curang pada suami, maka gunakanlah hak kuasa suami itu. Yang ke-13, sebaiknya sebelum suami meninggal dunia, maka dianjurkan berwasiat terlebih dahulu kepada isterinya. Dalam bentuk wasiat supaya apa? Supaya bila mana suami meninggal dunia, anak-anak tak berporak-poranda. Waktu ayah hidup okey. Ni cerita anak-anak besar-besar ni kan. Bila ayah meninggal dunia je, mula seorang ni bersuara, seorang tu bersuara. Kalau isteri pun, mak pun tak boleh buat apa lah. Dia settlekanlah sementara hidup benar. Yang pengajaran hadis ini,
Hadis ini memberi gambaran yang sangat jelas kepada kita bahawa Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang bertanggungjawab, sentiasa berlaku adil, tidak pemarah dan tidak suka menyusahkan orang lain. Lebih-lebih lagi kepada isteri-isterinya. Meskipun Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT kepada seluruh alam, Nabi Muhammad SAW tetap menjalankan fitrahnya sebagai manusia. Rasulullah itu adalah Nabi, Rasul, kan? Kemudian ketua negara pula tu, kan? Madinah, kan? Tapi tetap sama je, kan? Baginda Nabi SAW menjadi suami kepada isteri-isterinya dan berinteraksi sesama mereka. Baginda Nabi SAW bukan hanya dikenali berjaya di medan perang dan syiar dakwah, namun juga berjaya menjadi ketua keluarga yang baik dalam urusan rumah tangganya. Nabi Muhammad SAW bukanlah suami yang tidak ambil kisah dengan apa yang berlaku di rumah. Baginda Nabi SAW walaupun sebagai ketua keluarga, ketua rumah tangga, akan tetapi kedudukannya sebagai Rasul dan ketua negara tidak baginda Nabi SAW gunakan untuk bersikap sambil lewa dan membebankan para isterinya. Prinsipnya, apa yang mampu baginda Nabi SAW lakukan akan dilakukannya tanpa menyuruh kepada orang lain. Padahal dengan kedudukannya sebagai ketua keluarga, lebih-lebih lagi seorang utusan Allah SWT, boleh sahaja baginda Nabi SAW memerintahkan sesiapa pun untuk bekerja di rumahnya sepanjang waktu. Ikutkanlah. Nah, Rasulullah boleh je arah mana sahabat, okey, kau kerja rumah aku. Seorang jadi tukang ni, seorang jadi tukang ni, seorang jadi tukang ni, tak. Dah jadi presiden dah dekat dalam negara Madinah. Tapi Rasulullah tak buat macam tu. Ya. Dan rasanya tidak akan ada yang menolak untuk berkhidmat di rumah baginda Nabi SAW. Kalau Nabi offer free pun memang ada orang nak. Namun di rumah tidak melakukan sedemikian. Baginda Nabi SAW sendiri yang melakukan apa yang menjadi kebiasaannya tanpa menyusahkan orang lain. Hadis ini juga menunjukkan bahawa akhlak yang baik merupakan sebahagian daripada iman. Dan apabila hilangnya ia daripada diri seorang hamba, maka ia merupakan tanda kurangnya iman. Hadis ini menunjukkan bahawa iman orang-orang mukmin itu mempunyai tingkatan. Sebahagian daripada mereka, imannya lebih sempurna daripada sebahagian yang lain. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kerana baginda Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna imannya. Hakikat akhlak yang baik adalah mencurahkan kebaikan, tidak mengganggu dan menampakkan wajah berseri-seri pada orang lain. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berakhlak baik kepada isteri dan selalu menampakkan wajah berseri-seri, tidak menyakiti, berbuat baik dan bersabar dalam menghadapinya. Berakhlak baik kepada isteri lebih ditekankan kerana kaum perempuan itu lemah dan perlu mendapat perhatian dan kasih sayang yang lebih daripada suami. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada budaknya yang bermaksud, bersikap lembutlah kepada para wanita. Hadis Bukhari dan Muslim. Orang yang tidak berakhlak baik kepada isteri dan keluarga, maka kepada orang lain tentu tidak mampu untuk berbuat demikian. Kadang-kadang bila kita dengan keluarga kita pun kita tak buat baik dengan orang lain lagi lah. Jadi berakhlak baik adalah termasuk sifat utama yang orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Demikian kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap isteri dan keluarganya. Kesimpulannya daripada tajuk yang kita bincangkan ini, yang pertamanya, agama Islam mensyariatkan setiap lelaki sentiasa menjadi pelindung dan berbuat baik terhadap kaum wanita. Sebagai pemimpin, suami bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan, kebajikan dan menyediakan keperluan hidup untuk isteri dan anak-anak. Kedua, bagi menjamin keutuhan dan keluarga yang bahagia, kerjasama dan persefahaman amat diperlukan antara pasangan suami isteri. Sesuatu tanggungjawab tidak boleh diserahkan secara mutlak kepada isteri sahaja dalam aspek pendidikan dan pembinaan jati diri anak-anak serta dalam soal memperoleh ilmu. Ya, sebab peranan ayah, peranan ibu ni lain. Ya, ibu ni dia ngasuh anak-anak, pada cakap-cakap tak dengar, cakap tak dengar tak.
Ayah ni kadang bunyi sekali je pun. Kan? Kadang-kadang dengar bunyi motor balik pun berpapapap dah kelam kabut dah anak-anak kat rumah kan. So kadang-kadang kadang-kadang ibu dia kata, isteri kata apa, tengok bila dengar ayah kau balik kau kelam kabut. Baru nak capai tuala, baru nak capai sejadah, baru nak semayang kan. Sebab ayah tu dia ada aura dia sendiri. Dia tegas dan dalam masa yang sama bukan tegas tu garang nak pergi nak balonnya tak. Tapi nampak dia punya roh ataupun aura sebagai ayah tu kan. Tak cakap banyak pun tak. Dulu ayah kita pun macam tu dah, bukan cakap banyak pun. Tapi dengar sikit pun terus bangun tu. Kalau muak nak kejut bangun sahur contohlah tak. Bukan main susah pujuk ayah sekali bunyi. Kadang-kadang berdehem je pun. Kelam kabut dah bangun. Dia punya aura tu. Kan? Kita harap kita ada macam tu lah kan. Anak-anak tengok tegasan dia tu. Tapi tegas dalam keadaan yang mana tetap memanjakan anak-anak. Ketiga, setiap pasangan suami isteri pastinya ingin keluarga yang bahagia, mempunyai pasangan yang memahami, saling menjaga adab, menyayangi, saling hormat, menghormati, dan sanggup menerima kelemahan dan kelebihan pasangan. Sebab itulah bila mana seorang lelaki dan wanita ni berkahwin, mereka saling melengkapi. Kekurangan yang ada pada wanita, pada isteri dilengkapkan oleh suami. Kekurangan yang ada pada suami dilengkapkan oleh isteri. Betul lah tu tak? Kalau masing-masing dua-dua dah sempurna, apa akan jadi tuan? Dia akan jadi ego lah. Masing-masing nakkan kesempurnaan tak? Jadi dia akan ego lah, gaduh. Jadi sebabkan kekurangan-kekurangan inilah adalah kelengkapan bagi sebuah rumah tangga. Berdoalah seperti mana yang diajar oleh Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya. Qurrata a'yun. Kan? Balik rumah tengok muka isteri lah rasa bahagia, tengok muka anak-anak rasa bahagia, tengok rumah rasa bahagia tak? Ni orang hari ni kadang tengok rumah dah dapat neraka dah. Balik kan ada lah pun dia tak kenal kawan. Jadi dah pun dah tak bahagia kan. Jadi kita nak rumah tangga kita ni qurratu a'yun, iaitu menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Al-Furqan ayat 74. Wallahu ta'ala alam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai membuat tajuk yang ke-26. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada tajuk yang ke-27, iaitu adab dengan mertua.